Berita menarik hari ini di asoka.com Selasa 14 Disember. Baiklah, pada hari ini jumlah kes di Sabah naik mendadak berpunca daripada satu kluster baru berkaitan institusi pendidikan yang dikesan dari Universiti Malaysia Sabah. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, kluster puncak ilmu itu menyebabkan kes baru COVID-19 meningkat kepada 232 hari ini berbanding 181 kes malam. Jelasnya, kes indeks bagi kluster puncak ilmu ini ialah seorang pelajar lelaki UMS yang tinggal di asrama. Saringan terhadap kontak rapat mendapati 40 orang pelajar dan kaki tangan UMS juga dijangkiti, menjadikan jumlah keseluruhan 41 kes setakat ini. Sementara itu, Sabah menyasarkan untuk menanam 36 juta pokok menerusi program penghijauan Malaysia sebagai jaminan kerajaan negeri dalam usaha mengurangkan kesan perubahan iklim. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, sasaran itu dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun sehingga 2025 sejajar dengan komitmen kerajaan negeri melaksanakan pendekatan hijau dalam menangani isu alam sekitar. Beliau berkata, setakat ini hampir 4.5 juta pokok sudah ditanam di seluruh negeri menerusi program berkenaan yang bertemakan penghijauan Malaysia, pokok kita, kehidupan kita. Persidangan 2 hari secara hybrid itu dianjurkan bersama oleh Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah, Program Penyelidikan Hutan Asia Tenggara dan Petronas sebagai penaja utama. Haji Ji berkata persidangan itu tepat pada masanya kerana kesan perubahan iklim seperti peningkatan suhu, kemarau yang semakin teruk, kebakaran dan jerebu, kekerapan hujan lebat dan ribut hingga menyebabkan banjir di kawasan pedalaman dan pantai, serta ancaman yang semakin meningkat terhadap keselamatan makanan kini dirasai secara global. Beliau berkata persidangan berkenaan bukan sahaja meningkatkan kesedaran mengenai kesan perubahan iklim kepada masyarakat, tetapi berkongsi pengetahuan serta kemudahan rangkaian. Haji Ji berkata Malaysia juga sedang berusaha secara aktif untuk mencapai matlamat pembangunan mapan dan mempergiatkan usahanya melalui pelbagai kementerian serta agensi dalam inisiatif mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Manakala Kementerian Kerja Raya Sabah KKRS menggariskan 8 teras strategik menerusi Pelan Strategik KKRS 2021 sehingga 2025 sejajar pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Mokhtar Radin berkata usaha meningkatkan kecekapan tadbir urus bagi memperkasa pembangunan infrastruktur diletakkan sebagai teras pertama dalam pelan berkenaan. Katanya ia diikuti usaha memantapkan pengurusan dan pelaksanaan projek jalan, jambatan dan bangunan serta memperkasakan pengurusan sistem bekalan air. Selain itu, katanya pelan berkenaan turut menggariskan usaha memoden dan mengembangkan operasi perkhidmatan kereta api serta memantapkan aktiviti kawal selia lalu lintas air di seluruh had pelabuhan, dermaga, sungai dan pantai pasang surut. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena pelancaran buku Pelan Strategik KKRS 2021-2025 yang dibacakan Pembantu Menteri Kerja Raya Negeri Datuk Robert Tauik hari ini. Mokhtar dan juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata beliau yakin penghasilan pelan berkenaan menzahirkan komitmen KKRS dalam usaha merealisasikan Pelan Pembangunan SMJ 2021-2025 seiring dengan kerangka utama pembangunan negara melalui wawasan kemakmuran bersama. Jelasnya KKRS sentiasa komited dan bermotivasi untuk melipat gandakan usaha bagi menambah baik kualiti sistem penyampaian perkhidmatan melalui inisiatif dan sasaran yang ditetapkan dalam pelan strategik itu. Katanya pelaksanaan pelan strategik itu juga sejajar dengan perubahan, tekanan dan cabaran semasa khususnya pandemik COVID-19 dihadapi KKRS dan agensi di bawahnya dalam usaha menyediakan perkhidmatan yang terbaik bagi memenuhi ekspektasi rakyat. Berita seterusnya, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM disaran membuat kemaskini pangkalan data di kawasan masing-masing setiap 3 atau 6 bulan sekali. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, kemaskini data atau maklumat di kawasan masing-masing
masing-masing amat penting untuk membantu menjayakan program atau bantuan daripada kerajaan. Sehubungan itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Keramat menyarankan supaya setiap UPPM sentiasa memudayakan mengemaskini data setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Sebelum itu, ketika bercakap dengan media, Syalmi turut mengingatkan 2 perkara kepada UPPM, iaitu sentiasa mengamalkan budaya kerja yang berintegriti dan berkualiti serta mengamalkan cara berkomunikasi yang jelas. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana kerja menampal di semua jalan berlubang di Jalan Telupit Sandakan sedang dilakukan untuk keselesaan pengguna jalan raya kawasan berkenaan. Presiden Gerakan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Datuk Fadli Fatullah berkata pihaknya sudah mendapat maklum balas daripada Jabatan Kerja Raya JKR berhubung kerja-kerja membaiki jalan berkenaan. Sebelum ini tular di media sosial, sebanyak 10 kenderaan tersadai akibat rosak di tepi jalan berikutan keadaan Jalan Telupit Sandakan yang berlubang. Perkara itu kemudian mendapat perhatian daripada warganet yang meminta jalan itu dibaiki segera kerana ia adalah laluan utama yang digunakan pengguna jalan raya setiap hari. Dalam laporan media sebelum ini, jalan berkenaan sudah dipertanggungjawabkan kepada 3 syarikat yang mengambil alih untuk menyelenggara jalan terbabit. Sementara itu, mengulas berhubung maklumat yang diterima pihaknya berkaitan jalan rosak di Hospital Kudat yang tular di media sosial baru-baru ini, beliau mendapat pengesahan bahawa jalan itu bukan di bawah tanggungjawab JKR Sabah. Jelasnya ia adalah di bawah tanggungjawab Hospital Kudat. Sebelum ini turut tular di media sosial keadaan jalan di hospital berkenaan yang tidak diselenggara dan warganet turut mempersoalkan sama ada laporan sudah dibuat berhubung masalah itu. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.